Sakit yang amat sangat. Tuan-tuan baca dalam kitab Al-Budurus Safirah fi Ahwalul Akhirah yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, ataupun baca dalam kitab At-Tazkirah yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah, baca dalam kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Ghazali, dan ramai lagi para alim ulama yang lain susun kitab ini. Nak ajar, nak bagi tahu sakit saat itu. Kamu akan jadi ringan bila kamu ada kekuatan tersendiri. Kekuatan doa, kekuatan bacaan Quran, kekuatan yang lain. Bila tarik saja roh daripada hujung kaki sampai ke lutut. Tarik daripada lutut sampai ke pusat. Bila sampai ke pusat, tiba-tiba kebanyakan roh ini akan dilepaskan oleh malaikat. Malaikat lepas. Sampai di pusat tu lepas saja, tiba-tiba roh ni turun balik. Turun balik ke bawah. Sambil turun tu, syaitan sibuk. Syaitan sedang sibuk untuk memperdayakan manusia. Ingat betul-betul ayah-ayah, ibu-ibu. Syaitan ganggu semenjak daripada hujung kaki sampai ke perut itu. Sampai di pusat tu syaitan sebut, aku dah kata tak mati lagi. Kamu tak mati lagi. Kamu rasakan sekarang, roh kamu sedang turun sekarang. Dia turun roh ni. Bila sedang turun roh tersebut, tiba-tiba datang kumpulan yang ketiga malaikat yang pegang di bawah kemaluan masing-masing, direntak naik sampai ke halkum. Zup, naik sampai ke halkum terus. Bila sampai di halkum, kali yang kedua akan terlafaz daripada mulut manusia. Tuan-tuan orang kawasan ni jangan sebut kalimah ni. Mulut dia kata apa dia? Bila sampai di halkum, kebanyakan mulut-mulut sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Sekarang saya taubat ya Allah. Malaikat jawab terus, walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an. Tidak dianggap taubat orang yang roh dia sampai di halkum. Tidak diterima taubat dia. Bila roh dia sampai di halkum, tiba-tiba mulut dia sebut, qala inni tubtul an. Sekarang saya taubat ya Allah. Bunyi pak sekali. Pak, benda yang besar tu terlepas. Roh daripada mata masing-masing. Terkeluar daripada mata ni, lalu masuk dalam bekas. Sama ada bekas yang warna hitam ataupun bekas yang warna putih. Masuk dalam bekas tersebut, naik saja, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam neraka sijin. Na'udzubillah min dzalik. Bila sebut neraka sijin, roh turun terus ke bawah. Roh mukmin bila naik saja, mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah. Bila roh kita ni naik saja, kedengaran di arasy Allah sebut, tentukan dia dalam syurga Illiyin. Bila sebut syurga Illiyin, turun terus roh. Berdiri di hujung kepala masing-masing. Mula kita hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Kita nampak siapa yang datang nak mandikan jenazah kita. Kita rasa saat mana butang baju kita dibuka. Kita bercakap dengan orang mandi jenazah kita. Kita sebut pada pemandi jenazah. Perlahan-perlahan. Sakit mati tadi belum habis lagi kita sebut. Bila orang usung jenazah kita, kita boleh bilang berapa orang yang nak semayang jenazah kita. Bila orang angkat jenazah kita, orang kapan jenazah kita, kita nampak siapa yang kapankan jenazah kita. Kita dengar suara orang bercakap di sekeliling kita. Hidup ke tak hidup di waktu tersebut? Hidup yang disebut dengan alam barzah. Mula hidup, kita nampak semua. Orang usung jenazah kita, dengar semua. Barang-barang kita dalam rumah kita ni, sebut, selamat tinggal bos. Hari ni saya bukan milik kamu lagi. Berakhir perjalanan hidup di atas dunia. Jalan, orang usung jenazah kita, sampai ke kubur, orang letak je jenazah kita atas kubur tersebut. Nampak di hujung kaki kita, dua orang malaikat muka dan nakir, warna hitam kebiru-biruan. Orang angkat je jenazah kita, turun je dalam liang lahat. Sambil turun dalam liang lahat tu, rasa terus pengalaman yang pertama. Pum sekali. Pum sekali tersebut, yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ya. Bukannya azab kubur, himpitan kubur. Rasulullah sebut, tak ada seorang pun di kalangan umat aku yang terlepas daripada himpitan kubur. Kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, Rasulullah sebut nescaya Sa'ad bin Mu'az lah orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur.
Sa'ad bin Mu'az pun tak lepas. Sa'ad bin Mu'az depan Rasulullah. Bila jenazah dia diturunkan di hadapan Rasulullah, Rasulullah sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bila sahabat-sahabat tanya kenapa Rasulullah, Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur. Rasulullah kata, aku tengok jenazah Sa'ad bin Mu'az berubah daripada tubuh badan yang teguh itu, yang besar tersebut, tubuh badan Sa'ad bin Mu'az, bila kena sekali, sekali tersebut, menjadi halus selai rambut, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena himpitan kubur. Himpitan kubur bukan azab kubur. Azab kubur kejap lagi. Tapi nak sebutnya himpitan kubur. Dia tanya kenapa Sa'ad bin Mu'az kena himpitan kubur Rasulullah. Rasulullah kata tak bersih air kencingnya. Air kencingnya tak bersih. Rasulullah sebut dalam satu riwayat yang lain, kalau ada di kalangan umat aku yang boleh terlepas daripada himpitan kubur, nescaya Fatimah binti Asad, orang yang pertama yang boleh terlepas daripada himpitan kubur. Dia tanya, kenapa di antara perempuan yang paling banyak mulut dia bersyukur kepada Allah. Mulut dia tak berhenti sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Tapi kena juga himpitan kubur. Fatimah binti Asad, isteri kepada Abu Talib. Walaupun suaminya tak beriman pada Allah, tapi dia beriman pada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah boleh terlepas himpitan kubur. Himpitan kubur. Belum jenazah tu turun lagi ke bawah. Belum sampai ke bawah. Sambil turun tu kena himpitan kubur. Kalau ada orang boleh terlepas lagi, nescaya anak-anak perempuan Rasulullah boleh terlepas daripada himpitan kubur. Rasulullah sebut, aku tengok anak perempuan aku kena himpitan kubur. Seorang ayah, bila dia kebumikan jenazah Zainab dan juga Ruqayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebumikan jenazah dua orang anak perempuan Rasulullah. Zainab dan juga Ruqayyah daripada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Tak je jenazah Zainab tersebut berubah wajah Rasulullah. Rasulullah bingkah bangun. Rasulullah ambil tanah. Rasulullah genggam tanah. Rasulullah baca, minha khalaqnakum, daripada tanah kamu diciptakan oleh Allah. Rasulullah letak di bawah pipi Zainab dan juga Ruqayyah dalam peristiwa yang berbeza. Dua-dua Rasulullah lakukan demikian. Rasulullah bangun lagi, Rasulullah pegang lagi, genggam lagi tanah. Rasulullah baca, wa fiha nu'idukum, daripada tanah juga kamu akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian Rasulullah letak tengah-tengah di antara tangan anak perempuan Rasulullah. Rasulullah ambil lagi tanah, Rasulullah kepal lagi tanah. Rasulullah kepal lagi tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, daripada tanah ini juga kamu akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Rasulullah letak di hujung kaki. Rasulullah naik saja. Sahabat-sahabat tanya, kenapa Rasulullah? Dua-dua peristiwa. Dua-dua kami lihat wajah kamu berubah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, aku diperlihatkan oleh Allah anak perempuan aku kena himpitan kubur. Rasulullah sebut. Himpitan kubur bukan azab kubur. Himpitan kubur ni ada banyak sebab. Tuan-tuan datang ke majlis ilmu. Tuan-tuan dengar majlis ilmu. Benda-benda yang kecil je. Benda-benda yang kecil. Tapi kerana tersebut, himpitan kubur kena. Dan tak ada seorang pun boleh terlepas. Termasuk saya. Termasuk di kalangan keluarga kita. Siapa saja kena ad-darat. Disebut ad-darat, maksudnya himpitan kubur. Yang berlaku waktu mana jenazah diturunkan. Letak je jenazah, hadap je muka ke kiblat, bau terus tanah depan muka. Dengar suara bawah telinga masing-masing. Setiap di kalangan kita dengar suara. Suara daripada tanah ni sebut, selamat datang wahai hamba Allah. Sekejap lagi kamu akan lihat bagaimana aku akan lakukan pada kamu. Mula hidup di alam yang ketiga yang disebut dengan alam barzah. Orang tutup je liang lahat kita, kedengaran tanah-tanah yang turun. Tanah-tanah yang turun tersebut bunyi tung 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 sampai parah lutut je. Rasulullah sebut sampai parah lutut je. Melekat hujung kaki kita warna hitam kebiru-biruan tadi mula datang berdiri di hadapan muka kita, mula halau salat kita, mula halau zakat kita, mula halau haji kita. Tuan-tuan jangan sebut juga kalimah ni. Kalau tuan-tuan sebut kalimah yang ketiga ni dalam kubur sekejap lagi, tuan menandakan tuan-tuan tak bersedia. Tak bersedia menghadap depan Allah. Mulut dia sebut, kebanyakan mulut-mulut sebut, qala rabbirji'un.
Malaikat bagi tahulah pada Allah, saya nak kembali hidup di atas dunia. Qala rabbi irji'un. Kenapa nak hidup balik? La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalau saya boleh hidup balik, saya nak buat balik amalan soleh yang saya tertinggal waktu mana saya hidup dahulu. Lalu malaikat jawab, kalla, jangan harap kamu boleh hidup balik. Innaha kalimatun huwa qailuha. Mulut je sebut kata nak hidup, nak hidup. Wa min waraihim barzakhun ila yaum yub'asun. Sedangkan di belakang kamu mula melalui saat barzakh sampailah kamu dibangkitkan nanti. Jemaah sekalian, saya nak fokuskan kumpulan yang mulut dia sebut nak hidup balik. Sebab bila masuk dalam kubur sekejap lagi ada 3 kelompok je. Kita ni akan terjadi 3 je golongan. Sama ada golongan yang pertama, mudah-mudahan insya-Allah kita masuk dalam kubur je, bila mereka tanya ma rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka, dia pun jawab selesai je. Ada orang tanya 5 soalan, ada orang tanya 1 soalan, ada yang tanya 7 soalan, ada yang tanya sampai 70 hari, ada yang tanya sampai berbelas-belas tahun dalam hidup dia. Tanya, kubur dia jadi lapang, terbuka terus. Kemudian malaikat pegang jenazah dia, malaikat heret jenazah dia. Jenazah kita ni malaikat heret, malaikat sandar di dinding kubur, melurut kain kafan turun. Malaikat tanya, wahai hamba Allah, nak hidup balik tak? Allah suruh tanya kamu, nak hidup balik tak? Dia jawab terus, tak nak malaikat, tak nak. Lalu malaikat tunjuk hari pertama matahari tenggelam. Hari pertama matahari tenggelam tu, malaikat tunjuk, tengok tu, matahari sedang tenggelam di atas muka bumi. Bingkah bangun dia. Malaikat, aku tak solat asar lagi. Malaikat besok teringat yang hidup dia ni sentiasa jaga solat. Sampai dalam kubur tu, bila malaikat tanya pada dia, nak hidup balik? Tak nak malaikat. Tapi bila sebut, tengok matahari sedang tenggelam, dia teringat terus, aku tak solat asar lagi. Malaikat besok. Lalu malaikat jawab, la salata laka wa la siyama laka. Tak ada dah solat untuk kamu, tak ada dah puasa untuk kamu, tak ada dah haji untuk kamu. Walakin numu kal arusah. Tidurlah bagaikan malam pengantin baru untuk diri kamu. Bertanya pada dia, kenapa kamu tak nak hidup balik? Malaikat tanya pada dia, pada hamba Allah. Mudah-mudahan malaikat tanya kita insya-Allah. Kenapa kamu tak nak hidup balik? Lalu dia jawab, sakit, sakarat, terbau-bau sampai dalam lubang kubur. Tak ada seorang pun, Rasulullah sebut, tak ada seorang pun orang mukmin sebut dia nak hidup balik, kecuali orang mati syahid. Orang mati syahid memang sebut dia nak hidup balik. Bila tanya pada dia, kenapa nak hidup balik? Dia jawab, kalau saya hidup balik, saya nak berjuang di jalan Allah, saya nak mati lagi, kerana waktu mana kena sakarat, saya tak terasa langsung saat mana peluru menembusi jasad saya, sewaktu mana kepala saya dipancung, sewaktu mana saya ditombak dan dibunuh, tak terasa langsung sakitnya, bagaikan kena gigitan kerengga saja yang dirasakan demikian. Orang mati syahid. Manakala orang yang lain, semua orang mukmin yang lain bila tanya, nak hidup balik? Tak nak. Kenapa tak nak? Sakit, sakaratul maut, terbau-bau sampai dalam lubang kubur. Bila tanya lagi, kenapa kamu tak nak hidup balik? Kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah. Kami dah nampak tempat kami dalam syurga Allah. Bila sebut saja begitu, mereka sebut saja tidurlah bagaikan malam pengantin baru. Lapang kubur dia berubah menjadi warna hijau yang cantik. Kemudian tumbuh rumput-rumput yang bauan raihan daripada syurga Allah. Dia tanya malaikat, ni kubur saya sedang berubah menjadi warna hijau yang cantik, ini datang daripada mana malaikat? Malaikat jawab, ini datang daripada tahajud yang kamu bangun sewaktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Tahajud malam-malam ayah-ayah, ibu-ibu, yang kita sedang menghiasi kubur kita. Waktu mana kamu hidup di atas dunia dahulu. Bertanya, ni datang daripada mana? Tanya. Tiba-tiba nampak macam kunang-kunang begitu. Kelip-kelip yang cantik begitu sedang menderu datang. Bunyi macam lebah. Dalam kitab cerita, saat mana mula datang dekat dia tanya malaikat,
Itu apa tu malaikat? Yang sedang datang tu malaikat. Malaikat jawab, itulah roh-roh mereka yang mukmin yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu datang untuk mula menziarahi kamu. Datang semakin dekat. Kedengaran roh-roh tersebut yang semakin dekat tersebut masing-masing sibuk bagi tahu, bercakap sama-sama mereka, biarkan dia. Dia baru saja meninggal dunia, tentu dia penat dalam perjalanan untuk dia menghadap depan Allah. Lalu orang mukmin ni yang baru meninggal dunia ni disebut dalam kitabnya, dia akan jawab terus, tak, saya tak penat. Mari tengok ni, ni kain kapan yang dipakai, yang saya pakai ni. Kamu tahu tak siapa yang pakaikan untuk saya tadi? Semua jenazah akan berbangga terhadap kain kapan yang dipakaikan oleh siapa yang makai dan bagaimana cara yang dipakaikan. Orang mukmin dia sebut, anak saya yang saleh yang pakaikan untuk saya. Waktu mana saya diusung untuk dibawa ke kuburan tadi, anak saya yang saleh jadi imam. Anak saya yang saleh yang usung saya, yang bawa saya. Dia sebut demikian. Kemudian sampai roh, sampailah dalam kubur. Tengok kain kapan yang saya pakaikan ini. Lalu masing-masing mula bertanya, bagaimana hal keadaan keluarga masing-masing? Tanya termasuk kehidupan keluargaan masing-masing. Dan dia jawab, kemudian roh tersebut melonjak naik ke atas. Mula melonjak naik ke atas. Ini kumpulan yang pertama. Yang saya tak cadang nak cerita panjang, kerana dalam kitab dia cerita tentang roh-roh ini berada pada 99 tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Berbeza-beza amalan yang dilakukan oleh pada setiap di kalangan kita waktu mana kita hidup di atas dunia ini.